الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. Jadi sambungan kita maknanya ayat yang ke-20, ayat 19. Ayat 19. Wa kadzalika ba'atsnahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم
فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, yakni sedarkan mereka dari tidur, agar mereka saling bertanya sesama mereka. Qala qailun minhum, berkatalah salah seorang di antara mereka, kam labistum, sudah berapa lama kamu berada di sini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, berkata pula sebahagian yang lain, Tuhan lebih mengetahui, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah, maka hantarlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke bandar, pergi ke kota dengan membawa wang perak ini. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, yang ini untuk dibeli. Sebab dah tidur lebih pada 300 tahun, mestilah dia bangun kadang-kadang lapar. Kita tidur semalam malam, tidur tak sampai 24 jam, bangun pun rasa cium lah. Ini tidur berapa tahun, mestilah lebih terasa lapar. Falyatikum birizqin min, dan hendaklah dia membawa makanan itu untuk kamu. Wal yatalattaf, hendaklah dia berlaku lemah lembut semasa berurusan di bandar. Wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan sekali-kali menceritakan hal kamu kepada seorang pun, menyebabkan mereka menyedari akan keadaan kamu. Innahum in yadhharu alaikum yarjumukum, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kamu berada, nescaya mereka akan merejam kamu. Itu mereka akan membunuh kamu dengan cara dilontar dengan batu dan sebagainya. Sebab mereka mengingat mereka masih berada di zaman itulah. Sebab dia puasa sehari atau 2 hari atau setengah hari. Sebenarnya zaman yang telah mereka lalui dahulu telah berakhir. Orang-orang yang memburu mereka dahulu sudah lama mati, kerana sudah berlalu 300 tahun. Ataupun mungkin mereka akan mengembalikan kamu pada agama mereka, memaksa kamu murtad. Walan tuflihu idzan abada, kalau begitu kamu tidak akan beruntung berjaya selama-lamanya. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan demikian pula kami telah memperlihatkan kepada manusia, maksud manusia di zaman itu, akan kisah Ashabul Kahfi yang hidup selepas tidur 300 tahun, supaya manusia di zaman itu mengetahui bahawasanya anna wa'dallahi haqq, bahawasanya janji Allah itu benar. Maksud janji di sini janji bahawasanya orang yang mati pasti akan hidup kembali. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahawasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika orang-orang di bandar itu berselisih pendapat tentang urusan pemuda-pemuda yang mendiami
gua ini, untuk memberi keyakinan kepada mereka bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Diambil pengajaran pada kisah Ashabul Kahfi. Faqalu banu alaihim bunyanan. Lalu orang-orang itu berkata, binalah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui akan keadaan mereka. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Dan orang-orang yang berkuasa atas usaha mereka, iaitu pemimpin kaum itu, berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah masjid atau rumah ibadat di atas tu, tempat Ashabul Kahfi meninggal di situ. Sepah dia sedar balik, kemudian barulah mereka mati. Ini sambungan belum habis lagi, tak apalah. Berikut tu kita akan sambung lebih pula. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami telah bangkitkan mereka. Maksudnya aiqadnahum, kami telah sedarkan mereka daripada tidur. Semasa kita tidur sebenarnya kita tak sedar, sebab telinga kita telah ditutup. Walaupun telinga kita ni sebenarnya tidak tertutup seperti tertutupnya mata, tapi telinga kita tertutup. Kita sedar bila kita mendengar bunyi sesuatu, orang panggil kita, kau bunyi gagak bising. Kecuali kalau orang tidur jenis tidur mati tu, ya tak sedar. Rumah itu tak sedar. Tapi biasanya kalau bunyi itu gegendang telinga kita boleh mengesan bunyi, kita akan terjaga dan tersedar daripada tidur. Tujuan disedarkan mereka daripada tidur atas tujuan untuk mereka mengetahui, untuk mereka saling tertanya-tanya sesama mereka akan tempoh mereka berada di situ. Sebabnya mereka sedar daripada tidur dalam keadaan jasad mereka masih baik. Masih baik maknanya tidak kata ada mana-mana anggota badan yang sakit dan sebagainya. Dan mereka masih kekal dalam keadaan ahya, hidup, min ghairi aklin wala syurbin, muddah tawilah minaz zaman, tanpa makan dan minum untuk tempoh yang panjang daripada masa yang berlalu. Lalu setelah mereka disedarkan daripada tidur yang tushbihul maut, yang menyerupai kematian, sebab tidurnya sangat lama. Bila kita baca ayat ini, kita akan teringat macam mana kita nanti mati. Apa kita punya pengalaman yang bakal kita lalui bila kita mati, kita pun tak tahulah, sebab benda tu belum kita lalui. Orang yang mati dah pun tak ada hidup pelik cerita macam mana dia melalui pengalaman kematian. Jadi ia menjadi satu misteri yang kita tak tahu. Tapi ayat ini menggambarkan seolah-olah orang yang berada dalam situasi tidak sedar, yang tidur dengan begitu lama, dia memang tak sedar apa-apa. Dia merasakan bahawa masa itu sangat singkat, sebentar. 300 tahun itu berasa semua setengah hari atau sehari. Kita pun tak tahu macam mana orang-orang yang sudah berada di alam barzakh, hari-hari yang mereka lalui, adakah dia rasa cepat, lama, atau tak kuasa berapa satu setelah mereka keluar daripada kubur nanti. Setelah masing-masing keluar daripada kubur, dia akan teringat balik masa dia mati. Sekali keluar daripada kubur, mereka merasakan sana sekejap, sebentar. Lalu mereka berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, wahai celakalah kami, siapakah yang telah membangkitkan kami daripada tempat tidur kami. Rasa semua tidur sebentar dari segi rasa, kerana terhentinya masa. Tapi mungkin itu yang kita boleh buat suatu dari segi andai, dari segi jangka masa lah. Tapi sebenarnya lama sebentar itu dia bersifat relatif. Dia bergantung kepada keadaan orang dalam kubur. Kalau dia merasa nikmat kubur, dia selesa, maka dia akan bahagia. Tapi kalau dia terseksa di alam kubur, maka dia sangat lama. Perbandingnya kita hak sihat bebas ni, kita rasa sehari-hari seminggu sebentar. Tapi cuba tanya orang duduk dalam ward di hospital, orang yang terkurung dalam penjara,
Dia kata nak buat habis hari-hari itu lama. Itu dari segi perasaan orang itu lah. Maka mungkin begitu juga di alam kubur. Orang yang terseksa di alam kubur dia terasa lama dan minta supaya segera kiamat untuk lari daripada azab kubur. Tapi ada azab lain pula yang menunggu. Orang yang berada dalam nikmat pula terasa sangat cepat. Jadi adapun Ashabul Kahfi, dia rasa 300 tahun dia tidur supaya sehari setengah hari, sebab dia adalah orang yang terpilih, orang yang diberi rahmat oleh Allah. Bila dapat rahmat, maka dia berada dalam suasana nikmat. Tidur 300 tahun pun dia rasa selesa sebentar. Tak terasa lama, terasa sekejap, sebentar. Sama dengan kisah Uzair. Uzair dalam surah Al-Kahf, dalam surah Al-Baqarah, yang telah ditidurkan, bukan dimatikan, bukan ditidurkan, dimatikan selama 100 tahun. Lepas tu hidup balik. Apabila dia melalui sebuah kampung yang telah musnah, diserang oleh tentera-tentera musuh, lalu dia berkata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista 100 'am. Bila dia lalu ke kampung tu, dia kata bagaimana Allah Ta'ala boleh menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati di kampung ini, sebab mereka telah dibunuh oleh tentera musuh. Lalu Allah Ta'ala mematikan. Dalam surah Al-Baqarah tak dikatakan mereka itu ditidurkan, tak dikatakan Uzair ditidurkan, dimatikan selama 100 tahun. Kemudian hidup balik. Selepas 1 tahun hidup balik, mereka bertanya, kam labista, berapa lama kamu berada di sini? Katanya labisna. Qala labistu, aku telah berada di sini yauman aw ba'da yaum. Jawapan dia sama dengan jawapan Ashabul Kahfi. Bila mereka bangun daripada tidur, sesama mereka saling bertanya, qalu kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Sama ada tempoh tu 100 tahun atau 200 tahun atau 300 tahun, orang yang tidur atau orang yang mati merasakan ianya sebentar, terasa sekejap. Sekiranya mereka berada dalam suasana selesa, nikmat dan mendapat rahmat. Mana ia sesuatu yang melibatkan perasaan orang itu sendiri dari segi panjang atau lamanya masa. Dan sebahagian mereka yang ragu-ragu berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhan lebih mengetahui berapa lama kamu berada. Setelah diberi jawapan yang tidak pasti, ada di antara mereka yang ragu-ragu, tak menasa apa, kita duduk sehari setengah hari. Berdasarkan kepada keadaan jasad mereka itu sendiri. Maksud berada di sini, kam raqattum fi naumikum, berapa lama kamu tidur selama tempoh kamu tidur di sini. Timbulnya persoalan li ihsasihim bituli ar-raqadi, kerana dirasakan bahawa lamanya tempoh tidurnya mereka itu. Adapun dijawab, Tuhan lebih mengetahui, wa hadza istisy'arun minhum, ini hanyalah perasaan mereka, wa taraddud, rasa teragak-agak. Nak kata sehari setengah hari tak menasabah. Ginilah dia kata. Sebenarnya kita tak tahu, Tuhan sahaja lebih tahu. Lima ra'au halahum mutaghayyirah, apabila mereka melihat keadaan diri mereka yang sudah berubah. Kalau nak kata sehari setengah hari tak menasabah, tengok rambut panjang habis dah, kuku panjang habis dah. Sebab sel-sel barang kita ni dia tak terhenti, dia terus bergerak. Walaupun seseorang itu tidur, tapi dia terus bergerak selagi dia hidup. Jadi Allah Ta'ala sahaja lebih mengetahui tempoh kamu berada di sini. Wa antum la ta'lamuna muddata lubthikum, kamu tidak tahu tempoh berapa lama kamu berada. Lalu mereka berkata, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah.
hatta lah salah seorang tak perlu pergi semua. Salah seorang pergi ke bandar, pergi ke pekan dengan membawa warik, wang perak, duit perak untuk membeli makanan. Dia hantar seorang wakil. Ini dimaksud dalam bab al-wakalah, bab menanti wakil. Wakil fi syira'it ta'am, dalam membeli makanan. Berkata al-Imam Ar-Razi dan tafsirnya, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah, ay fa'arsilu ahadakum bidarahimikum aw fiddatikum. Hantarlah salah seorang di antara kamu dengan duit dirham kamu atau wang perak kamu yang kamu telah bawa semasa berada dalam gua ni. Bandar itu katanya bandar Tursus. Hamba pun tak pasti betul atau tidak sebab tak ada bagi. Torosing Wausing. Nak baca Tursus, Tirsus. Sebab ini bukan isim Arabi, tapi ejaannya Torosing Wausing. Tursus boleh jadi Tursus, bandar tempat mereka berada, yang mereka telah lari daripada Raja Dekianus dahulu. Fal yanzur ayyuha azka ta'aman, carilah makanan yang baik. Di sini satu persoalan berhubung dengan bab wakalah. Wakil dia adalah kitab fiqh kita belajar. Masalah-masalah berkenaan dengan wakalah, perwakilan, wakil. Wakil maknanya serahkan. Bila kita serahkan sesuatu kepada pihak lain, maka kita telah menanti dia menjadi wakil. Kerana Islam mensyariatkan hukum perwakilan bagi hajat sesuatu. Kerana tiadalah setiap manusia itu mampu untuk buat secara langsung semua urusan dirinya. Kadang-kadang dia perlu untuk menanti orang lain menjadi wakil. Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf, dia berkata kepada raja itu, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kamu jadikanlah aku sebagai orang yang diberi amanah untuk menjaga kekayaan bumi Mesir. Mana wakilkan tugas itu kepada aku. Itu pun wakil juga. Ataupun dalam bab zakat, pihak pemerintah menanti amil wal amilina 'alaiha. Amil orang yang diwakilkan dengan tugas untuk mengutip harta zakat daripada orang-orang yang kaya. Begitu juga at-tawkil fi qada'id dain, mewakilkan kepada orang lain untuk melangsaikan hutang. Wakil dalam bab mengisbatkan masalah hukum hudud. Apa dia lagi? Jabir bin Abdullah berkata, aratul khuruj ila Khaybar, aku mahu keluar menuju ke Khaybar dan aku pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku memberitahu, inni aradtu al-khuruja ila Khaybar, aku mahu keluar pergi ke Khaybar. Nabi kata, idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasaqan. Apabila telah sampai wakilku kepadamu, Nabi akan hantar wakil yang menuju ke Khaybar juga dan bertemu dengan Jabir di sana, maka kamu ambillah daripada wakil itu sebanyak 15 wang emas. Sebab dalam bab wakil ini sudah diketahui di zaman jahiliyah. Nah kemudian ianya berterusan selepas munculnya dakwah Islam, ianya diteruskan untuk proses muamalah yang lain. Ini dalam bab muamalah. Wakil ini dalam bab sistem muamalah. Ada setengah perkara yang sebenarnya kita tak perlu wakil. Wakil-wakil ini sebab pada kalau kita tak ada situ. Ini biasa kalau berlaku tempat kita dalam bab perkahwinan. Wali kepada pengantin perempuan tu ada cokoh situ. Tak pernah wakil kata ini. Wakil ni kalau dia tak dapat datang, dia ada dan dia tahu bahawa anak perempuannya akan berkahwin dan dia lah menjadi walinya. Kemudian dia ada masyakkah lain, dia tak boleh mari, maka dia hello telefon, maka diwakilkan. Sebab sebaiknya wali itulah yang mengakad nikahkan pengantin lelaki, bukan imam, bukan tidak imam. Kecuali taukil itu bila wali itu tidak ada. Jadi kita menggunakan kaedah wakil tidak kena pada
cara ni. Tapi nak agak ada buku biasa kita dah gitu. Kita buat cara kita begitu. Jadi sepatutnya bila wali itu ada dan dia seorang wali yang layak menjadi wali sebab dia wali yang adil bukan fasik, maka dialah yang mengakad nikahkan pengantin, tak perlu wakil-wakil lagi. Wakil ni kalau dia tak ada situ. Baik. Itu bab wakil. Kita pergi berikutnya. Pemuda ini sangat berhati-hati dalam bab makanan. Walaupun sudah tidur begitu lama dan perut terasa lapar, tapi dia masih mengambil sikap cermat teliti dalam bab makanan. Dia kata, pilihlah, cuba pilihlah azka ta'aman, makanan yang terbaik. Tidak kata semata kau lapar kan, asalkan jumpa telai habis, kekoh habis. Tak, mesti pilih yang terbaik, maksudnya yang halal, lagi suci untuk dimakan. Ambillah mana-mana makanan yang ajwad, yang paling baik, anfa' wa atyab, yang bermanfaat, yang baik, yang lebih aisar si'ran, yang lebih mudah dibeli kerana harganya munasabah. Dan bawalah ia sebagai rezeki untuk kita makan bersama. Mana dalam situasi yang sebegini pun kita kena teliti dalam bab makanan. Orang tidak cermat dalam bab makanan, maka dia tidak peduli. Asalkan jumpa dia nak makan, dia ambil habis. Mesti ambil yang sama ada yang pertama, yang halal dan juga yang baik. Baik maksudnya yang bersih, bersih, halal, tayyibah. Azka ta'am maknanya yang halal lagi baik. Wal yatalattaf. Wal yatalattaf maknanya ay wal yakun latifan rafiqan fit talab wa fi khurujihi wa dukhulihi al-Madinah. Hendaklah kamu menjadi seorang yang berlemah lembut, seorang yang penyantun, sama ada ketika mencari makanan itu, semasa keluar dan masa masuk ke bandar. Keluar daripada bandar, masuk dari bandar, pastikan tingkah laku kamu tidak menimbulkan syak pada orang lain. Kalau hamba ingat lagi, kalau naskah Quran hak dulu, wala tanattah ni dibuat besar warna merah. Ingat? Ada lagi lah, ni tak jumpa dah tu. Semua dah ni catakan rasa semua tak jumpa dulu. Wala tanattah tu dia besar warna merah. Kita pun tanya, apa buat gini? Dia kata wala tanattah ni perkataan yang berada tengah-tengah. Dalam beribu-ribu ayat Quran tu makna 200 lebih. Wala tanattah ni adalah berada apa dia? Tengah-tengah. Mau tengah-tengah antara ayat yang sebelumnya daripada awal juzuk pertama dan ayat selepasnya hingga juzuk 30. Wala tanattah dikatakannya tengah. Ambo pun tak tahu betul pada pendapat itu. Kita kata kalau betul usahanya bila sesat. Bila sesat aja pasti nak tengah. Itu yang kita dengar, betul atau tidak tak ada ketahui dah. Wal yatalattaf, perintah untuk berlembut sebab adalah muamalah. Bila seseorang menunjukkan sikap yang kasar, yang keras, dia akan menimbulkan rasa tidak selesa kepada orang lain dan orang akan mungkin menambahkan syak wasangka yang bukan-bukan lah. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam diminta untuk berdakwah kepada Fir'aun pun, Allah Ta'ala berpesan kepada Musa dan saudaranya Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hendaklah kamu berdua ucapkan kepadanya dengan perkataan layyinan. Layyinan maknanya yang latifan, perkataan yang lembut, perkataan yang baik, dengan nada bahasa yang sedap didengar, tidak guna bahasa yang kasar dan tidak tengking menengking. Tak boleh ni nak tinggi bandar bawa duit cepat-cepatlah merapal. Malu pada jiwa sebab lambat. Kita kena sabar. Buat pelik-pelik nanti orang akan syak apa-apa. Innahum in yadhharu alaikum. Kawan-kawan yang lain memberi peringatan kepada rakan yang dijadikan wakil untuk beli makanan. Dia kata, sekiranya mereka dapat menjumpai kamu di sini, kesan, boleh ketahui tempat kita bersembunyi, habislah.
pasti kita akan mereka rejam. Yarjumukum, ni kaedah zaman dulu. Biasa kalau bunuh dia, sama ada bunuh dengan pancung atau bunuh dengan rejam. Rejam ni maknanya diikat satu tempat, semua pakat baling dengan batu, pakat pekong habis, pekong dengan batu. Kelantan kata pekong, baling, lontar dengan batu, dengan objek-objek yang keras, mati, rejam. Kita jumpa dalam Quran banyak perkataan yang sama. Contoh dalam surah Yasin, qalu la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Penduduk Antakiyah memberi ancaman kepada wakil yang dihantar oleh Rasul itu. Dia kata, kalau kamu tak berhenti berdakwah, lanarjumannakum, kami akan rejam kamu. Mana kami akan baling kamu dengan batu sampailah kamu mati, ataupun kami akan mengenakan kamu dengan azab yang pedih. Dalam kisah Nabi Nuh, lama dah zaman Nabi Nuh, qalu la illam tantahiya latakunanna minal marjumin. Kalau kamu tidak berhenti daripada berdakwah, wahai Nuh, kamu termasuk orang yang akan direjam, akan dilontar dengan batu. Mana kaedah rejam ini sudah lama diguna, pakai oleh manusia zaman dahulu apabila mereka nak membunuh seseorang. Dan di zaman Ashabul Kahfi pun ada juga. Dia kata kena beringat, kalau dia tahu pasti yarjumukum, dia akan rejam kamu, bunuh kamu dengan cara sebegini. Au yu'idukum, ataupun mereka akan kembalikan kamu kepada agama mereka, iaitu mereka akan memaksa kamu murtad, kembali kepada agama kufur, agama menyembah berhala. Kalaulah itu yang berlaku, maka kamu tidak akan beruntung, tidak akan berjaya, selama-lamanya rugilah. Jadi untuk mengelak supaya kamu tidak terfitnah dengan ujian ini, maka kena berhati-hati. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Dan demikianlah kami nampakkan ke atas mereka, alaihim, dhamir alaihim bukan merujuk kepada Ashabul Kahfi, kepada orang-orang yang hidup di zaman itu. A'sarna di sini merujuk kepada ittala'na, kami telah nampakkan. Akhirnya penduduk-penduduk di mana itu tahu kisah Ashabul Kahfi. Sebab mereka ni ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Apabila mereka tahu tentang kisah Ashabul Kahfi, maka yang dah beriman bertambah yakin bahawa adanya hidup selepas mati. Dan yang tidak beriman mula percaya, sebab sudah terbukti di depan mereka tentang kisah Ashabul Kahfi. Orang yang ditidurkan untuk tempoh yang lama, akhirnya mereka hidup kembali. Kenapa dinamakan i'lamun nas, beritahu kepada manusia di sini dengan perkataan i'sar. A'sarna, a'sara yu'thir, a'saran masdar i'sar merujuk kepada man ghafala an syai'in thumma 'athara bih. Orang yang leka daripada sesuatu kemudian dia mendapatinya, menjumpainya. Asalnya kita tak cara, tak peduli pokok benda tu. Lepas tu tiba-tiba ada cokoh tu, barulah kita sedar. Mungkin setengah orang itu tak peduli bahawasanya ada hidup selepas mati, sebab tak ada bukti, cuma melalui khabar dakwah para rasul. Sekali bukti sudah ada di depan mereka, lalu mereka pun nampak, sedar, nak beriman, dia yakin dengan yakin yang sungguh-sungguh. Supaya mereka mengetahui bahawasanya janji Allah itu adalah janji yang hakun, janji yang benar, janji yang sebenarnya benar. Hakun sidqun, janji yang benar, bahawasanya kiamat itu adalah sesuatu yang benar. Jadi cerita sebenar nak sebut adalah Ashabul Kahfi ini adalah bahawasanya semua yang mati akan hidup kembali. Semua manusia yang mati akan hidup kembali.
wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum, dan bahawasanya kiamat itu tidak ada keraguan padanya, untuk beritahu mereka tentang perkara ini ketika penduduk di bandar itu berselisih bersama mereka tentang urusan hidup selepas mati ataupun tak hidup dah lepas mati. Yatanaza'u fi apa dia sya'ni ihya'il mauta, dalam urusan hidup, menghidupkan kembali orang yang mati. Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk menjadikan orang yang mati kembali hidup. Lalu mereka berkata, buatlah suatu binaan di tempat mereka berada ataupun dalam gua mereka. Tempat mereka berada itu di gua tu lah. Baik. Sebelum kita habiskan ayat ini, Ashabul Kahfi telah berada dalam gua untuk tempoh yang lama, mengasingkan diri untuk menyelamatkan akidah mereka dengan maksud uzlah. Pada zaman sekarang adakah perlu seseorang itu beruzlah atas tujuan yang sama? Rasanya Abu sebut dah menggelepah, tidak perlu. Dalam situasi sekarang ini, fitnah yang berlaku tidaklah sampai kepada seseorang perlu beruzlah. Kalau seseorang nak bertafakur, tidaklah sampai perlu kepada dia mengasingkan diri sehingga dia langsung tidak ke masjid untuk salat berjemaah ataupun untuk salat Jumaat pada hari Jumaat. Ada sesetengah pihak yang berhujah apabila dikatakan Ashabul Kahfi ini berada dalam gua kerana lari daripada kaumnya, dan mereka juga membandingkan kisah ini dengan kisah Nabi SAW yang bertafakur di gua Hira sebelum baginda terima wahyu. Maka jawapannya, kisah itu tidak boleh dijadikan hujah. Tidak boleh dijadikan hujah sebab Nabi SAW bertahannus, mengasingkan diri di gua Hira qabla nubuwah, sebelum dia dilantik menjadi Nabi. Apa yang dia buat adalah atas kehendak dia, bukan wahyu. Itu bukan wahyu. Jadi kisah itu tidak boleh jadikan hujah untuk seseorang itu mengasingkan diri. Dalam situasi sekarang dia mesti bergaul dan mesti bersabar dengan kerana manusia dan meneruskan usaha dakwah. Tapi kalau nak tujuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia boleh menjadikan masjid sebagai tempat i'tikaf. Bukannya duduk dalam hutan, bukan dalam gua, ataupun bukan bina tempat-tempat ibadat tertentu di kawasan tanah kubur. Sebab ada pembesar-pembesar mereka mengatakan qala allazina ghalabu ala amrihim, tak apalah dia kata la nattakhidanna alaihim masjidan, kita akan bina tempat ibadat, masjid di tempat mereka berada. Tindakan mereka itu kalau nisbah kepada syariat Islam, maka ia sesuatu yang salah. Kalau sekalipun dibenarkan pada agama dahulu, maka kaedah usul syariat umat terdahulu bukan semua menjadi syariat untuk kita. Syar'un man qablana, syariat umat yang sebelum kita bukan semua boleh diambil untuk dijadikan syariat kita. Termasuk dalam bab bina masjid atas kubur atau menjadikan kubur sebagai tempat untuk beribadat. Nabi SAW beberapa hari sebelum baginda wafat berpesan dengan suatu pesanan yang tegas, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim was-salihihim masajid. Allah Ta'ala melaknat bangsa Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, maksud tempat ibadat. Ada satu kisah disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Satu asal ini satu riwayat semasa zaman Khalifah Umar Al-Khattab, dia telah menemui tanah kubur yang dikatakan kubur Nabi Daniel
Bukan rasul tapi nabi. Ada seorang nabi namanya Nabi Daniel, yang kubur itu dikatakan berada di Iraq, di kota Iraq. Jadi apabila Khalifah Umar berjaya meluaskan sempadan wilayah Islam sampai ke Iraq, dapat ditakluki sehingga jatuhnya Empayar Sasani yang dikuasai oleh orang Parsi. Sebab tu orang Syiah marah sangat kepada Sayyidina Umar, sebab di zaman Khalifah Umar lah mereka menjatuhkan kerajaan Parsi di Iraq. Lalu Umar kata kubur ni kena tutup. Maksud tutup jangan geger lah. Bukan sahaja tutup dari segi binaannya, maknanya jangan dihebohkan. Dia kata kalau geger tahu tak orang ni pakat mari-mari habis. Ada hajat apa mereka meminta dekat kubur, lalu mereka beribadat di kubur, dan dia minta supaya benda itu tidak dihebohkan, dan lembaran catatan sejarah yang ada dekat tu pun disembunyikan, atas tujuan untuk menjaga akidah umat Islam pada zaman supaya tidak menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Bidayah wal Nihayah. Tapi sangat pelik berlaku zaman sekarang. Bukan tempat kita lah. Beberapa negara kita lihat orang-orang yang mengaku umat Islam, tapi cara mereka dengan kubur itu sama dengan Syiah. Bila orang-orang soleh di antara mereka yang mati sanggup tidak pergi masjid, sembahyang Jumaat pun sembahyang tepi kubur. Tapi kalau nak berhujah dengan kisah Ashabul Kahfi, ini suatu hujah yang tak boleh digunakan, sebab ini kisah umat terdahulu. Qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan. Ini nisbah pada umat terdahulu. Kita sekarang ini berada pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesti akur dengan arahan Nabi bahawa kubur tidak boleh dijadikan tempat ibadat. Kalau buat juga, maka Nabi kata Allah Ta'ala melaknatnya, sebagaimana Allah Ta'ala telah melaknat bangsa Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ayat berikutnya insya-Allah kita sambung pula. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala